Salam sejahtera Malaysia, salam madani semua. Bertemu kembali dalam channel ini. Dan kali ini Anda berpeluang satu lagi berita terkini untuk Anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan semua, sebelum saya teruskan perkongsian suara ataupun nadi suara rakyat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, subscriber channel ini seramai 4.8K. Terima kasih, saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda serta dipermudahkan segala urusan Anda sepanjang tahun 2023 ini. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya akan teruskan perkongsian ini yang mana saya lihat daripada satu sumber mengatakan Menteri Besar Selangor seakan firma Cina bersih tanah hutan negeri tanpa kelulusan. Itu adalah satu kejutan terkini di mana Menteri Besar Selangor Amiruddin Syarih mengesahkan bahwa sebuah syarikat pembinaan Cina bertanggung jawab terhadap pembersihan tanah yang dilaporkan berlaku di dalam Taman Negeri Selangor. Syarikat itu dipetik daripada Malaysia. Mail berkata syarikat pembinaan Cina itu telah memperoleh permit untuk membersihkan tanah yang diperuntukkan untuk jalan sepanjang 2.3 km yang dibina bagi kemudahan masuk, tetapi telah memulakan pembinaan tanpa kelulusan. Kata Amiruddin, terdapat permit jalan dikeluarkan nomor permit BUPJ 322 kepada firma tersebut bagi tujuan pembinaan jalan ke arah kemudahan kemasukan audit bagi proyek ICRL sepanjang 2.3 km. Syarikat Cina itu telah memulakan kerja tanpa kelulusan dan tindakan penguatkuasaan telah diambil pada Desember 2022. Katanya pihak berkuasa kini sedang menyiasat perkara itu selepas laporan polis dibuat pada Desember lalu. Proyek pendedahan rimba ataupun penebangan rimba sebuah badan pemerhati alam sekitar ngundig jari kepada aktiviti sebuah syarikat Cina di Taman Negeri Selangor yang dilindungi. Mengatakan ia telah menemui melalui image satelit aktiviti yang boleh dipersoal yang kelihatan seperti pembersihan tanah. Ia kemudian menjalankan siasatan lapangan di sekitar lokasi dan mendapati notis kerja pembinaan telah didirikan menunjukkan jalan sedang dibina untuk jajaran ICRL Gombak Pelabuhan Klang dan tiada laporan EIA. Parti Hijau Malaysia pada suatu kenyataan berkata pihaknya kesal dengan sikap kerajaan persekutuan yang membenarkan pembersihan bahagian hutan simpan hulu Gombak dan hutan simpan Serenda untuk elaun kereta api ACRL tanpa mendapat kelulusan laporan EIA terlebih dahulu daripada Jabatan Alam Sekitar GAS. Laporan yang kami terima daripada projek pendedahan rimbah RDP berdasarkan paparan image satelit jelas menunjukkan sekurang-kurangnya 4 lokasi di dalam hutan ataupun di 2 hutan simpan itu telah dibersihkan baru-baru ini. Semakan portal laman web JS menunjukkan bahwa pemilik proyek Malaysia yaitu Rail Link Semen Berhad belum menyerahkan laporan EIA kepada JS, kata Setiausaha Agung Parti Hijau Abdul Razak Ismail. Dia berkata Parti Hijau sadar bahwa pembersihan itu adalah laluan kecemasan proyek kerajaan persekutuan seperti yang telah tertera pada papan petanda proyek. Tetapi ia harus mematuhi sepenuhnya undang-undang seperti mendapatkan kelulusan EIA sebelum proyek itu dilaksanakan. Katanya Parti Hijau telah dimaklumkan bahwa kawasan dalam perkampungan orang asli di Batu 17 dan Gombak turut dibersihkan untuk digunakan sebagai pejabat tapak. Perlu diingat, walaupun proyek ini adalah proyek kerajaan persekutuan, ia juga terikat dengan enakmen Perhutanan Negeri Selangor di mana pihak berkenaan perlu mematuhi moratorium pembelakan selama 25 tahun yang diluluskan di Dun Selangor pada 2010. Dan apabila Menteri Besar Selangor Allahyarham Khalid Ibrahim untuk melindungi hutan simpan di negeri Selangor, dan disebabkan itu Parti Hijau menyeru Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad untuk memantau perkara itu dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap pemilik proyek itu, katanya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu adalah satu kenyataan daripada Menteri Besar Selangor dan juga
eh, pengurusi Parti Hijau. Dan kali ini Anda berpeluang untuk mendengar berita terkini yang mana Menteri Besar Selangor telah mengesahkan firma Cina bersih tanah hutan negeri Selangor tanpa kelulusan. Dan ini adalah satu kejutan buat seluruh rakyat Malaysia, di mana proyek ini telah berlaku pada 22 Desember lepas, dan itu adalah pemerintahan ataupun selepas BRU 15, dan mungkin ada spekulasi-spekulasi yang boleh diketengahkan dalam proyek ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, bukan setakat itu sahaja yang Menteri Besar Selangor katakan, di mana dia juga mengatakan pihak berkuasa kini sedang menyiasat perkara itu selepas laporan polis sudah dibuat pada Desember lalu. Dan proyek pendedahan rimba sebuah badan pemerhati alam sekitar menunding jari dan kepada aktiviti sebuah syarikat Cina di Taman Negeri Selangor yang dilindungi, mengatakan ia telah menemui melalui image satellite activity yang boleh dipersoalkan yang kelihatan seperti pembersihan tanah. Dan ia juga kemudian menjalankan siasatan lapangan di sekitar beberapa lokasi, dan mendapati ada notis kerja pembinaan telah didirikan dan menunjukkan jalan sedang dibina untuk jajaran SCRL Gombak ke Pelabuhan Kelang. Dan kali ini juga Parti Hijau Malaysia pada suatu kenyataan berkata pihaknya kesal dengan sikap kerajaan persekutuan sebelum ini yang membenarkan pembersihan bagian hutan simpan Hulu Gombak dan hutan simpan Serenda untuk laluan kereta api ICRL tanpa mendapat kelulusan laporan EIA terlebih dahulu daripada Jabatan Alam Sekitar JAS. Dan Parti Hijau juga membuat laporan yang kami terima kepada proyek pendedahan rimba RDP berdasarkan paparan image satelit dan jelas menunjukkan sekurang-kurangnya 4 lokasi di 2 hutan simpan itu telah dibersihkan baru-baru ini. Dan semakan pertalaman web JAS juga menunjukkan bahwa pemilik proyek Malaysia Rail Link 9 Berhad belum menyerahkan laporan EIA kepada JAS. Itu adalah satu kenyataan daripada Setiausaha Agung Parti Hijau, yaitu bekas ahli PKR Abdul Razak Ismail. Nah, tuan-tuan dan puan-puan semua, itu saja berita terkini yang saya dapat kongsikan kepada Anda semua kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian dari semasa ke semasa yang saya akan kongsikan dalam channel ini. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini, dan subscribe channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita terkini yang saya akan kongsikan, salurkan kepada Anda semua. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada subscriber channel ini seramai 4.8K. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga kita jumpa lagi.